Nak tanya apa? Okay. Saya nak tanya Kan, pada awal tu macam mana? Macam mana proses dia? proses audit. Okay, selalunya dekat UPNM ni kamu kena tahu audit ni dia ada 3 peringkat. Satu adalah peringkat pusat tersebut, yang kedua adalah peringkat UPNM, dan yang ketiga adalah daripada peringkat orang luar lah. So kalau kita akreditasi ni, dia proses dia macam tu. So sebelum kita diaudit oleh pihak luar, so kita kena audit daripada pihak dalam dulu lah. So pihak dalam ni ada 2 lah. Satu adalah peringkat pusat. So kita panggil kat sini FPJB. FPJB tu adalah Fakulti Pusat Bahagian. Okay, macam Fakulti Sains, Fakulti Kejuruteraan, itu adalah kita panggil FPJB. Okay, so saya punya team adalah peringkat universiti. Tim audit peringkat universiti. So saya akan pergi audit ke semua tempat-tempat, maksudnya FPJB dalam UPNM ni lah. So selalunya apa yang kita buat adalah sebelum datangnya audit yang peringkat luar ni daripada auditor dalaman luaran tu, so saya akan menjalankan audit lah. So contoh macam kalau kamu tengok kat situ kita ada audit CR tu, kamu nampak 15 hari bulan 2. Audit CR tu adalah certificate renewal. So dalam masa daripada pihak luar ni, dia ada satu cycle dia ada 3 tahun. So 1 tahun ada 2 kali audit. Okay. So yang ni CR tu ada maksudnya certificate renewal. Maksudnya kita punya certificate tu akan mati pada tahun kalau ikut kalau UPNM dia akan mati pada April 2024. Tahun ni. Jadi sebelum mati kita perlu melakukan CR tu, certificate renewal. Kita kena renewkan, perbaharui sijil. Jadi bila saya dapat tarikh, contoh macam ni, saya dapat tarikh dia adalah 15 hari bulan 2. So saya kena bekerja ke belakang lah. Sebabnya saya ada banyak step saya. So yang pertama saya kena kan macam tadi saya kata dia kena ada audit kendiri dulu. Audit kendiri tu adalah audit yang dilaksanakan oleh fakulti tersebut. Kalau contoh macam kamu daripada FSTP. So FSTP dia kena ada tim audit dia sendiri dan dia menjalankan audit secara dalaman. Itu dipanggil audit kendiri. Kendiri ni kan adalah sendiri. Kendiri ni adalah kita sendiri yang buat dan dalam untuk sistem kita. Okay. So bila dia dah menjalankan audit kendiri ni, barulah saya datang, adalah dia panggil audit dalaman UPNM. Audit dalaman UPNM ni adalah tim saya. Tim saya ni diketuai oleh saya. Dia panggil ketua audit dalam. Lepas tu dia ada timbalan ketua audit dan saya ada jawatan kuasa audit saya. So jawatan kuasa audit ni dilantik oleh Naib Chancellor lah. So selalunya pelantikan kita adalah 2 tahun. Okay, maksudnya kalau yang tahun ni punya dia daripada tahun lepas, so 2023 dengan 2024. So akan tamat pada Disember 2024. So nanti untuk 2025 dia akan ada pelantikan barulah. Dan untuk dilantik seseorang auditor tu dilantik, dia mesti menjalani kursus dan kursus mesti lulus untuk menjadi auditor dalaman. So dia ni kursus ni dijalankan oleh orang luar lah. Kita akan lantik universiti akan lantik konsultan untuk datang training kita dan dia assess kita sama ada kita layak jadi auditor ke tak. Okay. Dan barulah audit oleh pihak luar lah. So kalau kita dalam kita punya ni audit pihak ketiga ni dipanggil LRQA. Saya tak tahu singkatan buat nama penuh dia, tapi sebab dia bertukar-tukar. So sekarang ni kita panggil dia LRQA lah. So kalau kamu tengok dekat dalam kita punya file pengajaran saya, kalau kamu tengok dalam website, kamu akan nampak kan bila kita buka website UPNM ni. So kalau kita buka dalam website, kamu nampak sini. Ini adalah akreditasi kita lah. So kita di accredit oleh LRQA. Okay, so sijil audit lah. Ya, ini adalah kita punya sijil lah, version kita 9001/2015. So sekarang buat masa sekarang ni latest version adalah 2015 lah. Dia ada 2018 tapi dia tak implement lagi. So kita akan ikut semasa punya tu lah, tapi buat masa sekarang adalah 2015. So kalau macam saya pergi tim audit ni, so bila saya nak menjalankan audit, saya perlu keluarkan, saya sebagai ketua audit, saya kena keluarkan jadual pelaksanaan audit. So jadual pelaksanaan audit ni saya tunjuk contoh. Ini contoh yang saya baru siap
Sekarang ni masih berjalan lagi. Okay, so ini adalah jadual pelaksanaan audit saya. So saya akan start dengan pada 2 hingga 5 adalah audit dalam. Okay, lepas tu sebab dia ada beberapa peringkat pula audit dalam ni. Dia ada kita jalankan audit. Lepas tu jika audit ni adalah, kamu tahu tak apa itu audit? Saya recap balik dalam masa setahun ni beberapa pembelanjaan semua. Bukan. Dia adalah ISO ni adalah you write what you did what you write. Okay, contohnya katakanlah kita baru buka masa UPNM awal-awal buka, memang kita tak ada lagi ISO. Tapi kita untuk pendaftaran pelajar kita ada proses pendaftaran pelajar kan. So kita ISO kan proses tu. So bila ISO kan proses tu, so daripada kita buat masa kita tulislah kan. Step pertama student kena apa? Satu, you all kena universiti perlu hantar surat tawaran. Lepas tu you all buka e-tawaran untuk download. Lepas tu nyatakan setuju terima ke tak. Kan dia ada proses dia. So itu adalah kita buat. So bila kita nak jalankan nak ISO, so kita kena record balik semula step-step yang kita buat. Itu dipanggil prosedur. Okay, so prosedur tu kita recordkan adalah based on apa yang kita buat. Betul. So sekarang ni bila you all dah ISO kan prosedur tadi, yang tata cara kerja tadi, sampai kamu habis, sampai kamu siap mendaftar, so kita datang balik semula untuk check. You kata you buat macam ni, so kita nak check. So betul tak you follow apa yang you tulis ni? So saya kata tadi, ISO ni adalah you write what you did. Sebelum datangnya prosedur ni, mesti kamu buat dulu. Lepas tu baru kamu datang prosedur. So sekarang ni saya datang untuk semak. So mean you did what you write. Tadi dah tulis, lepas tu follow ke tak? So kita datang untuk kita semak balik semula. Kamu follow tak prosedur yang kamu buat? So kalau tak follow tu apa jadi? Kalau tak follow, dia ada 3 dipanggil ketidakakuran. So ketidakakuran dia ada minor, dia ada major paling tinggi lah. Minor dengan OFI. Okay, so OFI tu pemerhatian. Okay, kalau major ni maksudnya sesuatu proses tu tidak boleh berlaku. Contoh, kalau ada jadual kelas, kalau tak ada jadual kelas tu boleh berlaku pembelajaran ke tak? Sebab kita punya di UPNM terlalu banyak kos kan. Kalau lah tak ada jadual, kamu nak pergi kelas mana? Mesti berterabur. Kan macam ikut suka hati aku lah, aku nak pergi kelas ni. Aku tak suka lecturer ni, aku tak nak pergi. Tak boleh kan? Jadi maksudnya bila contoh ini, saya bagi contoh lah. Kalau macam gitu, kita akan dapat ketidakakuran major. Sebab proses pengajaran tu tak boleh dilaksanakan. Okay. So kalau minor pula adalah dia masih boleh berjalan tetapi agak pincang. Contoh adalah exam. Jadual dah ada, tiba-tiba bertindih tempat pula. Maksudnya dua exam dalam satu tempat, dan kalau satu tempat tu muat tak apa, tak muat pula. So benda tu exam boleh tapi kena rearrange balik semula. Betul tak? So macam itu adalah minor. Kalau lah OFI tu atau pemerhatian tu, contohnya logo kan, sepatutnya logo dia tadi. Logo ini adalah logo LRQA yang keluar ataupun UPNM asalnya logo dia macam mana? Bulat je kan? So sekarang ni ada UPNM kat sebelah dia. So kalau lah sekarang masa kita gunakan bulat, maksudnya itu kita kena kesalahan dia adalah pemerhatian. Maksudnya benda boleh dibetulkan dalam masa yang sama juga. Itu adalah OFI. Ataupun kalau even though tak boleh betulkan pada hari ni, tapi masa yang singkat kita boleh selesaikan. Itu adalah pemerhatian. Okay, dia ada 3. So untuk kita tahu sama ada pemerhatian tu major, minor ataupun tak, kita ada klausa-klausa dia. So dalam ISO ni, macam kamu buat PSA mesti ada dia punya skema. So sama juga. Dalam ISO dia ada klausa dia, di mana kamu boleh tengok dekat ISO upnm.edu.my. Kan kamu tekan kat sini. So nanti dia kat situ dia akan keluar dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ISO sini. So kita untuk pengetahuan kamu, sekarang ni kita ada 2 jenis ISO. Satu adalah saya punya ISO MS ISO 9001/2015. Satu lagi adalah kualiti berasaskan syariah. Yang saya punya adalah konvensional. Okay, kalau kita selalu kita orang cakap
Yang saya punya konvensional, yang satu lagi adalah syariah. Tapi yang konvensional ni adalah IMSO, MS ISO 9001-2015 So kalau kamu tengok kat sini, kita ada manual quality. Manual quality ni adalah rujukan. Kalau kita dalam Islam, rujukan kita adalah Al-Quran, betul tak? Macam ni, untuk ISO, rujukan dia adalah manual quality. So bila kamu buka manual quality ni, untuk pengetahuan kamu, ISO, kalau kamu masuk website ni, kamu boleh tengok print tak boleh. So kamu boleh lah tengok kat sini. So yang klausa yang main buat tu memang main buat lah, yang main punya. Ini adalah klausa kita ni, manual quality kita ni, dia adalah mengikut ISO 9001-2015, tapi kita dah ubah ikut version UPNM. Sebabnya kita akan ikutlah, kalau pengenalan ni mesti pengenalan pasal UPNM. Kita tak akan pengenalan pasal lain lah kan. Kita dah ubah manual quality ni bersesuaian dengan universiti kita. So dalam sini dia ada klausa-klausa dia lah. So yang saya pergi audit adalah bermula daripada klausa 4. Dia ada, dalam ni dia ada 10 bahagian. So saya akan start sebab dia start dengan pendahuluan. Lepas tu yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua saya tak menghafal benda ni. Sebab saya tak perlu menghafal. Okey, maklumat organisasi, maksudnya apa visi PNM, apa pengenalan PNM dulu, tubuh bila. So dia ceritalah semua. Visi, misi, dia nyatakan dasar kualiti PNM. Okey, dasar kualiti ni adalah yang ISO akan tengok adalah berdasarkan dasar kualiti. So dasar kualiti ni adalah objektif UPNM lah. Apa dasar-dasar kualiti yang UPNM buat. So kita kena contohnya bergraduat perlu berapa persen, apa mesti second class apa, first class berapa persen. So dia ada dia punya tu lah. So ikut je lah. Okay. Dan dalam ni dia ada klausa. So saya akan bermula dengan klausa 4. So klausa 3 ni takrifan. So kita kena listkan semua takrifan yang contohnya FSTP. Apa takrifan dia? Fakulti Sains, Teknologi dan Pertahanan. So dia kena adalah takrifan-takrifan tu. So dan keempat adalah kontak organisasi. So saya akan pergi audit adalah bermula dengan kontak organisasi sampai klausa yang ke-10 iaitu penambahbaikan berterusan. Okay. So bila saya pergi audit, okay, contoh tapi selalunya untuk yang klausa 4 ni dia banyak bila pihak luar datang ke UPNM baru akan semak. Tapi kalau saya akan semak dia orang punya carta organisasi. Sama ada carta organisasi tu updated ke tak. Kan? Contohnya macam kita kan ada pertukaran visi. Tiba-tiba kita pergi check, ada yang menggunakan masih visi lama. So kalau bila kita datang ke fakulti ataupun pusat tu, dia masih menggunakan carta organisasi lama, dan yang tu kita akan bagi dia OFI. Sebabnya dia boleh betulkan dalam masa yang singkat saja. Kan kalau betulkan terus pun boleh kan. So itu adalah OFI lah. Okay, so klausa ni list klausa dia. Kan kalau kita tengok kat sini, kamu tengok dia dah tulis dah kat sini. Okay. Klausa 5 mentakrifkan keperluan kepimpinan dan tanggungjawab pengurusan. Klausa 6 berkaitan dengan perancangan dan risiko. Okay, menentukan dan menetapkan sokongan. Kat sini dia ada tahu dia punya ayat-ayat dia. Kita buat Kita check tu, dia macam soalan ni, dia punya ayat. UPNM hendaklah memantau dan mengkaji semula tentang pihak yang berkepentingan ini dengan keperluan mereka yang relevan. Keperluan relevan ke tak kan? So kita kena check kita kena macam kalau saya tak boleh pergilah sebabnya yang ni direct kepada universiti punya pihak lah. Tapi kalau pihak luar dia boleh datang tengok macam mana UPNM buat tak kaji semula ni. So selalunya dia buat dalam mesyuarat. So tunjuk bukti lah. Mana bukti? Ni dalam minit mesyuarat ni menyatakan dia ada buat kajian. So okey lah, tak ada masalah lah. Lepas tu kita pergi tengok pula yang dia kata, okay, contoh ni keperluan pendokumentasian sistem pengurusan kualiti SPK. So UPNM hendaklah mewujudkan, melaksana, menyelenggara dan menambah baik secara berterusan sistem pengurusan kualiti. Tim saya akan pergi tengok FPJB tu sama ada dia wujud. Memang dah ada. Benda dah ada. Selalunya file memang dah ada, dokumen semua dah ada. Tapi dia selenggara ke tak? Isi dalam dia. Isi dalam dia tu up to date ke tak? Betul tak? So kalau up to date kita tengoklah kalau file, selalunya file dia ada indent dia kan, dia ada index dia kat tepi tu. File
tarikh bila surat masuk. So kita akan tengok yang tu. So kalau dah tahu, contohnya macam sekarang, kalau dia pergi audit hari tu 2 hari bulan, so dia kena tengok lah ada tak dokumen yang Disember punya. So kalau ada, kita consider up to date lah. Okay, lepas tu tengok lagi. Sebab kat sini dia ada, so kita kena baca lah. Baca sebelum audit. Sebab tu auditor ni dia pergi kursus sebab dia nak faham benda ni lah. So bila dia dah berjaya dapat jadi auditor tu, maksudnya dia dah faham ni lah. Sebab kita ada exam. So dekat exam tu kita boleh tahulah. Yang ni pula dia tulis, UPNM hendaklah mewujudkan dan mengekalkan prosedur-prosedur untuk mengawal semua dokumen. Okay, dalam UPNM ni kita ada terlalu banyak prosedur. Ni kita ada banyak prosedur. Contoh, kalau nak buat pelekat kenderaan, so dia ada proses buat lekat kenderaan. So kita pergi tengok dia follow tak proses. Kalau lah contoh saya buka satu bendahari. Ni untuk bendahari. Bendahari yang satu ni adalah apa dia punya tajuk dia? Okey. Adalah prosedur perolehan. Maksudnya nak buat pembelian kan. So bila nak buat pembelian, dia dah tulis kat sini. Saya pergi kepada carta ahli dia. Okey. So dekat carta ahli ni dia dah tulis dah. Yang pertama, kenal pasti peruntukan dan pastikan mencukupi. Tiba-tiba lah kamu nak buat pembelian. Contohnya apa lah? Peralatan lah. Contohnya macam kalau research peralatan macam oven ke contoh. Oven tu kita kena tahu, kita nak buat pembelian ni, kita kena tahu duit kita berapa peruntukan. Lepas tu harga dia berapa, spek dia apa. So kita kena ikut proses dia. So dia ada ni. Yang pertama adalah kena pasti peruntukan, pastikan mencukupi. So saya nak tengok, betul ke you all buat ni? Atau sediakan spesifikasi bekalan atau perkhidmatan. Kita nak beli oven tadi, apa spek dia? Contohnya nak kena temperature dia sampai maksimum berapa. So dia kena adalah spek dia apa. Lepas tu dia kata pelawal sebut harga sekurang-kurangnya 3 pembekal ataupun kontraktor. So kita nak tengok macam mana. Lepas tu ni dia ada step-step dia. So kita kena follow lah step dia ni. Lepas tu dia akan ada kat sini. Kenapa? Lari-lari ni. Okay, dia akan ada dekat sini. Sebab main Zoom tadi ke? Saya tak tahu, tak apalah. Biar benda tu. Okay, ni dia ada. Borang pendaftaran sebut harga. So saya nak tengok, betul ke tak ada borang? Lepas tu, borang pesanan sebut harga, pesanan tempatan, laporan penilaian sebut harga. Laporan ni, dia mesti ada dalam bentuk laporan lah kan? Kalau dia ada laporan, mesti dia ada file. Betul? So saya nak tengok, ada ke tak? Lepas tu bila dia orang pergi ambil file ni, kan contohnya dekat office kan file bersusun. Kamu nampak selalunya bila ada file dia akan ada nombor rujukan macam tu. Ada nombor tagging dia. Tagging dia tu. Sebab tagging dia tu, kenapa tagging dia tu? Sebab nak bagi asingkan masa tu untuk macam tadi yang Ya, kita mudah untuk trace balik semula. Itulah audit. Dia macam bila kita tengok kat sini dia ada klausa-klausa dia di mana dokumen mudah di trace. Trace bahasa Melayu apa? Dikesan. Dah dikesan, bukan dah dicari kan. Sebab kalau file macam dalam bilik pensyarah tak apa, sebab pensyarah punya sendiri je. Dia masih mudah lagi nak kesan. Tapi kalau dekat office, kau bayangkan. Ya, kalau FSTP tu berapa banyak rak dia ada. Itu yang kamu nampak, yang kamu tak nampak yang dalam drawer lagi banyak. So benda-benda macam tu dia perlu ada satu orang panggil apa? Ibu file, bukan ibu. Apa yang disebut yang utamalah. List senarai file yang utama. So dia kena ada list senarai file tu. Sebab daripada senarai file tu mudah kan dia akan tulis tagging dia berapa. So mudah kita nak mudahlah kita nak kesan dia kat mana. Faham? Okay. So kalau ikut yang ni saya akan pergi check lah. Kalau saya pergi kepada bendahari, so saya kena tengok file tender. Disebut kat sini ada file tender. Saya kena check ada ke tak file tender. Lepas tu tengok terkini ke tak. Maksud saya selalunya bila kita baca tadi, kita bacakan kat situ kan. Sebab dia akan kata sebut harga ni akan dipaparkan. Kebetulan pada masa tu pula sebut harga tu tak habis lagi. Saya nak tengok kat mana dia paparkan. Outline tu dia buat kat mana. Sebab outline ni ada dua cara. Sama ada dia letak dekat softboard ataupun dia masuk outline dalam surat khabar ke, dekat internet. Kadang-kadang dia orang masukkan dalam internet website. So kita nak tengok kalau dia sebut macam tu, tunjuk bukti. Okay.
Lepas tu dia kata kat sini adalah minit mesyuarat. So selalunya kalau minit mesyuarat ni, sebab dia kata 7 tahun dia simpan. Kalau saya minta, saya boleh minta lah. Sebab dia kata kat sini dia cakap 7 tahun. Sebab benda ni adalah dibuat oleh orang tu sendiri. Kalau bendahari, pihak bendahari yang buat. Bukannya saya yang buat. Benda ni adalah datang daripada orang tu sendiri. Okay? Faham?